Go. Hai guys, selamat kembali. So, hari ni saya nak cerita sikit tentang satu model yang jarang kita nampak video review dia dekat Malaysia ni. Ada tapi tak banyak. Dan model ni actually agak cantik juga, agak unik dan penuh dengan heritage, penuh dengan sejarah. Iaitu tak lain tak bukan Volkswagen Beetle generasi terbaru. Ini adalah Volkswagen Beetle generasi yang terkini dan actually satu dunia kenal Volkswagen Beetle ni dah ada sejak zaman Nazi. Even Adolf Hitler pun pakai kereta ni. So dalam video ni saya akan terangkan secara detail tentang sejarah Volkswagen dan sejarah Beetle tu sendiri. So, let's go! Let's go! Let's go! Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. So actually Volkswagen Beetle ni sebenarnya dia adalah satu model kereta paling heritage, paling terkenal sekali dekat dalam dunia ni sejak daripada zaman Nazi. Adolf Hitler pun pakai kereta Volkswagen ni dan kemudian dia reborn balik, dia dilahirkan semula pada tahun 1998 lebih kurang macam tu. Itu adalah generasi pertama untuk Volkswagen baru sampailah ke tahun 2011 lebih kurang macam tu, dan kemudian 2013 barulah muncul generasi yang kedua untuk Beetle yang baru ni. Ini adalah Volkswagen generasi yang terkini. Okey, kalau korang dengar je nama Volkswagen Beetle, korang akan immediately terfikirkan satu perkara, iaitu enjin dekat belakang. Tapi untuk generasi Volkswagen terbaru ni dia dah tak guna dah enjin dekat belakang, dia dah gunakan enjin dekat depan. Dan actually kereta ni didatangkan dengan 2 pintu, 4 tempat duduk, front engine dekat depan dan front wheel drive. Roda pun dekat roda depan. So boleh kata hampir sama konsep dia dengan Audi TT juga. Yang mana kalau korang tengok Volkswagen Beetle ni dengan Audi TT, nampak macam lebih kurang bentuk dia punya bulat tu kan. Saya perasan banyak sebenarnya parts-parts yang ada dekat dalam Volkswagen ni yang dikongsikan dengan Audi TT tu. Yalah, Volkswagen dengan Audi pun boleh katakan dalam satu grup yang sama. So antara kompetitor ataupun kereta yang boleh katakan konsep dia lebih kurang macam Volkswagen Beetle ni adalah boleh kata Mini Cooper. Untuk generasi terbaru Volkswagen Beetle ni, kalau korang perasan lampu dia nampak kurang bulat sikit, dia bujur sikit. Tapi actually ni owner kawan saya dia dah tinted kan. Kalau tak, korang akan nampak dia ada LED ring dekat sini. Berbeza dengan Volkswagen yang lama sikit, dia punya lampu dia bulat habis dan dia ada lampu signal dekat sini. Itu adalah cara untuk korang bezakan dia antara Volkswagen generasi pertama ataupun generasi yang terkini, yang kedua ni lah. Dan kalau daripada belakang pula, Volkswagen yang sebelum ni dia punya lampu belakang ni bulat. Yang ni dia berbentuk lain sikit lah. So itu perbezaan di antara Volkswagen generasi pertama dengan generasi kedua ni lah. Actually kereta ni didatangkan dengan enjin 1.2 liter turbo TSI, bermaksud enjin dia 1.2 liter saja, agak kecil. Ada turbo yang mana horsepower dia adalah sekitar 105 horsepower dan 175 Newton meters of torque. Actually tak besar, horsepower dia kecil je, lebih-lebih kurang macam IV ataupun macam Vios 105. Tapi dia punya torque dia agak tinggi juga, iaitu 175 Nm of torque. Daripada segi dia punya pickup, bagi saya tak ada masalah. Tak rasa sangat dia punya turbo lag. Biasalah bawa Volkswagen ni perbezaannya driving feel. Driving feel dia memang korang akan rasa ketat, terasa mantap. Okey, daripada segi dia punya driving feel, walaupun dia punya engine output dia agak sedikit rendah atas kertas, tapi bagi saya okey, cukup. Dia punya pickup dia okey, handling dia okey. Cuma handling dia kalau kita nak bandingkan dengan kompetitor terdekat dia tadi, iaitu Mini Cooper, bagi saya Mini Cooper mempunyai handling yang lebih baik lah kalau kita bandingkan model Mini Cooper yang sezaman dengan Volkswagen Beetle A5 ni lah. Daripada segi fuel consumption dia untuk enjin 1.2 liter turbo ni boleh dikatakan agak jimat untuk era tahun 2013, yang mana minyak dia boleh pergi sehingga 13 ke 15 km per liter. Agak jimat juga untuk perbandingan, mungkin dia punya minyak dia lebih-lebih kurang juga macam Honda City yang lama sikit. Vios Honda City actually boleh sampai ke 18, tapi yang ni sampai ke 16. Agak okey dengan dia punya driving feel. Tapi kelebihan utama kereta ni sebenarnya bukanlah daripada segi dia punya performance ke, handling ke, ataupun practicality. Actually kelebihan utama Volkswagen Beetle ni adalah daripada segi styling dia. So actually kereta ni kalau korang beli untuk
untuk kepuasan memandu daripada segi power dekat highway, bagi saya kereta ni tak boleh pergi pun sampai 250-240 kan. Tapi kelebihan utama kereta ni sebenarnya adalah untuk jalan bandar, tapi dia ada feel yang premium. Yang mana kalau korang tengok daripada segi interior dalaman dia punya dashboard ni nampak agak klasik design dia, tapi dia disertakan dengan finishing berwarna body colour. Kalau kereta ni warna putih, dia punya trim kat sini warna putih lah, sampai ke trim pintu sini. Itu dia punya feel premium tu. Nampak cantik sebenarnya, nampak macam klasik tapi modern klasik. Yang ni dah didatangkan dengan originally touch screen head unit dia. Okay, glove box dia agak besar dan dia ada satu lagi dashboard glove box. Lepas tu ada kompartmen ataupun tempat korang boleh letak something kunci dekat sini. Satu lagi dia punya kompartmen dia dekat armrest tengah-tengah sini, kecil je. Ada satu kompartmen kecil dekat celah sini. Dan satu lagi dia punya door pocket dia kat sini. Kalau korang tengok dia just bagi getah aja. So kita nak try duduk dekat belakang, kita nak tengok seat belakang dia macam mana. Okey. Ya. Agak sempit sikit. Okey, ni adalah daripada segi dia punya ruang dalaman. Kalau korang tengok ruang kepala dia dulu, okey, compare dengan Audi TT, kepala kita ni dekat bawah bumbung lah. So okey sikit lah, dan ruang headroom dia pun okey. Ni ruang kaki saya, kalau korang tengok memang agak sempit lah, kecuali driver seat tu dia kedepankan sikit. Walaupun tak besar sangat, tapi actually boleh lah orang dewasa duduk. So boleh kata kereta ni daripada segi practicality dia memang kurang. Actually ruang boot dia agak besar, tapi disebabkan bentuk pillar C tu direct turun ke bawah macam tu, membuatkan korang tak boleh letak barang yang tinggi bila korang tutup boot belakang tu. Kereta ni daripada segi luaran saja, design memang dia dah membezakan kereta ni dengan kereta lain. Kalau korang parking dekat mana-mana, if let's say macam ini, mata orang kata tumpulah dekat kereta ni. Lagi-lagi kereta yang warna putih macam ni kan, memang smart, memang cantik. Bila dengar je nama Volkswagen, saya tahu of course ramai di antara korang semua yang takut. Yalah, banyak berita yang kita dengar komplain tentang Volkswagen ni daripada segi dia punya gearbox. Ya, macam kereta ni pun didatangkan dengan gearbox 7-speed DSG Tapi sebenarnya ramai juga di antara kawan-kawan saya yang pakar juga dalam kereta ni. Even diorang adalah influencer kereta, macam Sri dengan Habil. Diorang dua-dua ni pakai Volkswagen juga. So nak kata Volkswagen ni langsung tak boleh pakai, tak boleh cakap juga macam tu, sebab diorang sendiri yang tahu pasal kereta. Even macam Habil dan Sri tu, sebenarnya diorang jauh lagi tahu, knowledge dia lagi banyak tentang otomotif ni berbanding saya lah. Antara nasihat diorang yang selalu diorang bagi tahu saya adalah, kalau nak cari Volkswagen ni, sebaiknya cari tahun 2015 ataupun 2016 ke atas. Sebab untuk versi 2015-16 ke atas tu, diorang punya masalah gearbox dia dah tak ada lah. Tapi in fact kereta ni sendiri adalah tahun 2013. So far owner dia bagi tahu saya, kawan saya, dia kata so far tak ada masalah yang berkaitan dengan gearbox. Memang tak ada masalah, cuma masalah yang remeh-temeh daripada segi dia punya macam power window sebelah sini, dan dia punya masalah boot belakang tu lah, sensor boot belakang tak boleh buka. So harga kereta ni untuk Volkswagen Beetle generasi terbaru ni, iaitu yang ni, unit yang ni 2013. Owner yang sekarang ni dia beli 3-4 tahun lepas, waktu tu dia beli 80,000. Tapi sekarang harga kereta ni dah boleh dapat untuk tahun 2013 ni lebih kurang 60,000 ke 70,000 dah boleh dapat lah, 60,000 lebih. Tapi kalau korang nak beli kereta ni, boleh beli yang 2013, tapi saya suggestkan sebaiknya kalau korang dapatkan 2015 ataupun 2016 ke atas. Biasanya tahun 2015-2016 ke atas dah tak ada masalah daripada segi dia punya gearbox dia itulah. Tapi mungkin untuk 2015 ke 2016 tu harga dia mungkin agak mahal lagi, 80, 90, 100 lebih sikit pun ada. So guys, itulah serba sedikit tentang sebuah model yang mempunyai sejarah begitu panjang sekali. Dan apa pandangan korang tentang Volkswagen ni? Adakah kita nak tengok lagi generasi yang seterusnya untuk model Beetle ni? Dan saya harap juga Volkswagen dapat kembali untuk keluarkan, untuk produce model yang penuh dengan sejarah dan heritage ni lah. So saya harap video ni bermanfaat dan berilmu pada korang semua, dan of course saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk klik button subscribe dekat bawah video ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi, fight, conquer. Apa strategi? Mampu kau membara when it's time to fight?
Mampukah kau marah when it's time to conquer?